Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan hiburan. Dan sebelum Abang masuk kepada cerita, Abang nak ceritakan juga. Dalam 2-3 hari yang lepas, Abang ada pergi tengok wayang. Kisah Pamali. Itu pun ada salah seorang daripada ahli keluarga besar JSPL yang sarankan Abang tengok. Katanya tujuan adalah untuk mendapatkan feel, sebab abang pun bercerita kisah seram. Tapi yang tak bestnya sebab abang bukanlah orang yang berani. Jadi sewaktu menonton tu beberapa aksi yang menakutkan telah berjaya abang buat, menyebabkan orang kiri dengan kanan abang pandang berkerut aja. Agaknya muka dia macam nak pukul aja abang. Kalau dah tahu dah takut tengok cerita seram, buat apa datang tengok? Pergilah tengok cerita-cerita kartun ke, cerita cinta ke. Tapi gigih juga nak tengok sebab nak dapatkan feel nak ceritakan seramnya. Minta maaf pada kiri dan kanan orang yang duduk sebelah abang waktu dalam wayang hari itu. Jadi sebelum abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Ana, berlaku pada tahun 2004 dekat Teluk Intan, Perak. Ana ni adalah sebenarnya berumur 38 tahun pada tahun ni dan dia adalah isteri kedua pada seorang lelaki. Disebabkan dia sebagai seorang isteri kedua, dia memang faham tugas dia tidaklah setiap masa ada bersama suaminya. Ada masa-masa tertentu memang dia akan bersama suaminya, tapi kebanyakan daripada masa memang dia faham suami dia akan bersama keluarga isteri pertama dan juga anak-anak. Tapi tak menjadi masalah bagi Ana sebab Ana tinggal dengan mak dan ayah dia. Tujuannya adalah supaya tidak terlalu sunyi. Kalau terlalu sunyi sangat, suami dia tak ada, kurang-kurang ada mak ayah dia untuk dia mengadu ataupun untuk dia sama-sama membuat aktiviti-aktiviti hujung minggu. Jadi ceritanya disebabkan dia terlalu sunyi, dia cuba cari idea apa yang menyebabkan dia untuk menghilangkan rasa sunyi. Mula-mula menjahit tak jadi, lepas tu buat kuih tak jadi. Tapi lama-kelamaan dia terfikir, dulu masa dia kecil-kecil, kalau dia sunyi, dia suka kumpul barang, sesuatu. Terutama dia kumpul anak-anak patung dan juga teddy bear. Jadi bila dalam keadaan macam ni, bukan dia nak salahkan suami dia, tapi dia kata memang dia terpaksa berbagi masa dengan isteri yang pertama, dan sewaktu dia sunyi, dia perlukan sesuatu. Selain daripada berdoa, jangan pesan kat abang, suruh bang dia berdoa bang, supaya untuk tidak menghilangkan rasa sunyi. Abang pun tak berani nak bagi saranan macam tu. Jadi dia kata untuk menghilangkan rasa sunyi, dia cuba kembalikan minat dia masa kecil-kecil. Yang dulunya, dia suka kumpul anak patung dengan teddy bear. Jadi setiap kali dia keluar ke mana-mana, sama ada bersama suami ataupun bersama mak ayah dia ataupun adik-beradik ataupun kawan, dia akan singgah dekat kedai-kedai yang menjual anak patung, terutama anak-anak patung yang ada bulu macam teddy bear ataupun anak-anak patung yang sedap untuk dibawa tidur. Lama kelamaan anak-anak patung yang dikumpul ni semakin lama semakin banyak, berbagai saiz. Disebabkan keseronokan dia mengumpul anak patung sampai dia tak sedar dia dah kumpul bermacam-macam bentuk anak patung. Di antara ada anak patung ataupun teddy bear yang dia kumpulkan tu, dia ada satu teddy bear yang memang dia sangat sayang, iaitu hadiah daripada suaminya. Teddy bear berbentuk Garfield, besarnya lebih kurang macam tinggi anak. Besar betul lah kan. Jadi setiap kali kalau suami dia tak ada dekat rumah, ada dekat rumah bini pertama, Garfield lah tempat dia pelik pula ayat tu. Garfield lah tempat dia teman tidur. Jadi dengan Garfield lah selalunya untuk menggantikan tempat suami dia, tak nak nampak kosong sangat. Jadi dengan kata lain, Garfield tu boleh dikatakan jadi bantal peluk juga.
Disebabkan banyak dah anak-anak patung dan juga Garfield yang dibeli, mula-mula dia letakkan semua anak-anak patung tu dekat dalam kotak. Sebab orang cakap kalau letak dalam kotak takut jadi apa-apa. Dia ambil alih dengan makhluk alam sebelah ke. Jadi bila dengar nasihat-nasihat orang ramai macam tu, dialihkanlah kedudukan anak patung tu daripada kotak, disusun di atas almari dan juga di atas katil, termasuk Garfield. Dan Garfield diletakkan di tengah-tengah sekali sebagai tanda ia adalah anak patung yang paling senang dia nak bawa peluk, menggantikan malam-malam yang bila dia tak ada suami. Bila suami dia pergi ke rumah bini pertama, dia ada suami sebenarnya. Jadi dia kata pada awalnya tak ada jadi apa-apa masalah pun, tapi lama-kelamaan setiap kali dia masuk bilik dan dia terpandang mata-mata anak patung tu, seolah-olah mata-mata anak patung tu memandang ke arah dia. Sama ada dia perasaan ataupun memang betul-betul pandang, dia pun tak pasti. Tapi bila difikir-fikirkan semula, mana mungkin anak patung boleh pandang kita? Itu cuma hanyalah khayalan. Kita bermain dengan imajinasi sendiri je lah. Jadi bila dari sehari ke sehari perasaan takut pandang anak patung sendiri pun rasa tak kunjung reda. Makin rasa takut. Kalau dulu seronok dia nak peluk Garfield, lama kelamaan dia rasa dia peluk Garfield tu macam seolah-olah Garfield tu rasa kehadiran dia. Dengan kata lain, seperti bernyawa. Dia anggap benda tu semakin lama semakin parah. Benda tu tak boleh dibuat main. Jadi dia bercadang untuk hadiahkan anak patung tu ke tempat orang dekat kawasan-kawasan ataupun rumah-rumah tadika supaya boleh dibawa main, boleh budak-budak. Itu cadangan dia. Tapi cadangan tu terpendamlah sebab banyak anak-anak patung tu bukan harganya murah-murah. Semuanya mahal-mahal. Termasuk yang Garfield tu, ratus-ratus harga dia. Jadi niatnya terpaksalah dipadamkan. Pada satu hari, waktu tu dia tengah tidur, masuk awal tidur, lebih kurang pukul 11 malam dah tidur. Dia cakap dengan mak dia terlalu ngantuk lah, terpaksalah dia tidur awal sebab besok dia ada benda yang perlu dibuat. Tengah-tengah dia tidur tu, lebih kurang pukul 2 pagi, tiba-tiba dia dengar macam ada orang gelak. Dia malas nak buka mata sebab dalam fikiran dia mungkin bunyi ketawa tu datang daripada jiran. Sebabnya rumahnya agak dekat dengan rumah jiran kan. Jadi mungkin anak jiran tu yang ketawa. Jadi dia biarkan ajalah matanya tertutup melayan nak sambung tidur lah ceritanya. Tapi bunyi ketawa tu daripada seorang dia menjangkit kedua orang. Dua bunyi ketawa. Dan kedua-duanya bunyi ketawa yang berbeza. Daripada kedua bunyi ketawa jadi ketiga. Dah lama kelamaan bunyi ketawa, bukan ketawa yang ho-ho-ho, tak. Macam bunyi ketawa yang sangat halus. Hihihihi. Sangat halus. Bila diamati betul-betul, bukannya datang daripada luar, tapi bunyi ketawa tu datang daripada bilik dia sendiri. Dalam waktu tu dia dah terfikir, nak buka mata ke tidak? Tak apalah, tak payah buka mata, kita layankan tidur, buat tak tahu je. Nanti tahu-tahu dah terlelap, esoknya dah subuh. Itu dalam fikiran dia, dalam cadangan dia. Sedang dia bertahan untuk tidak buka mata, tiba-tiba dia rasa seluruh katil dia seperti dihinjak-hinjak, dilompat-lompat, menyebabkan badan dia bergerak-gerak. Kalau kita tidur ada orang henjak kita punya katil, memang badan kita akan boleh rasa. Jadi disebabkan tu dia dah mula rasa tak sedap. Sebab mana ada orang lagi dekat rumah tu selain mak dan ayah dan dia. Jadi mana mungkin ada orang lain, mak ayah masuk dalam bilik dia dan menghinjak-hinjak katil dia. Tak. Jadi siapa sebenarnya yang menghinjak tu? Dalam keadaan dia berteka-teki dalam hati, siapa yang menghinjak tu? Tiba-tiba dia terfikir, hinjakan yang dia rasa pada waktu tu adalah cukup kuat dan berat. Dalam bilik tu ada hanya satu anak patung yang berat, iaitu anak patung Garfield. Waktu tu dia dah berazam, nak tak nak dia kena buka mata sebab di badan dia dah bergoyang-goyang, katil dia dah berhenjak, bunyi orang ketawa, kanak-kanak ketawa mengelilingi kawasan bilik. Dah kenapa pula waktu macam ni lah dia dikacau-kacaunya. Waktu tu dia dalam keadaan ketakutan, dia cuba buka mata dia sikit. Pada waktu tu dia tengok kedudukan anak patung dia semuanya masih lagi dalam kedudukan yang sama.
Jadi dia terfikir yang selama ni dia rasa badan dia bergoyang-goyang dan bunyi budak-budak ketawa tu halusinasi ke, berangan ke? Mungkin jugalah, dia kata. Dia pun nak sambung tidur. Waktu dia nak sambung tidur, sekali lagi dia dengar bunyi anak patung tu semua tergelak-gelak, seolah-olah mengejek-ngejek dia. Dia terus tak fikir dua kali, buka mata. Dia tengok semua kedudukan anak patung dia dah berubah. Walaupun tak ada anak patung dia yang macam contohnya bergerak, tapi kedudukan anak patungnya berubah-ubah. Waktu tu dia terus turun daripada katil, nyalakan lampu dan dia terus berlari keluar daripada bilik mak dia. Daripada bilik dia menuju bilik mak dia, dan dia dengar daripada belakang bunyi orang-orang gelak di kalangan anak-anak patung tu. Bila sampai dekat bilik mak dengan ayah dia, dia ceritakan apa yang berlaku. Mak ayah dia suruh dia tidur dekat dalam bilik mak ayah dia. Besok pagi kita akan ambil tindakan segera. Esok pagi bila dia bangun, dia tengok bila masuk bilik dia, kedudukan anak patung dia masih lagi dalam kedudukan yang sama. Adakah yang dia nampak pada malam tu adalah halusinasi? Tak, dia yakin kedudukan anak patung dia memang dah berubah. Cuma bila bangun besok pagi, anak patung dia berubah ke kedudukan asal. Jadi dengan kata lain, memang betul mereka bergerak. Tak fikir panjang, dia kutip semua anak patung tu masuk dalam kotak, pergi dekat belakang rumah, bakar. Biar terbakar semua anak patung. Termasuk dengan garfil-garfil yang besar tu pun dia bakar. Dan selepas habis bakar, dia termenung dekat dalam bilik. Baru dia terfikir, sebenarnya benda ni gelak-gelak tadi tu, yang malam tadi tu, datang daripada anak patung ataupun datang daripada bilik tu sendiri. Jadi dia ambil keputusan malam tu dia tidur dekat bilik tu. Tak jadi apa-apa. Tak ada dengar lagi bunyi orang-orang ketawa. Dan bila jadi macam ni, dia terfikir, mungkin disebabkan dia jarang main dengan anak patung tu, dan anak patung tu dijadikan perhiasan untuk diletak-letakkan dekat almari dan juga atas katil, menyebabkan anak patung tu diambil alih oleh seseorang, sesuatu daripada alam sebelah, yang menyebabkan anak patung tu boleh tergelak dan juga boleh bergerak. Jadi dengan kata lain, pada siapa-siapa antara kita yang masih lagi ada cucu, anak-anak kecil, pastikan anak-anak patung mereka dibuat main. Jangan dijadikan tempat perhiasan. Takut nanti ada benda lain yang ambil alih. Jam menunjukkan pukul 1.54 pagi dan abang teruskan dengan pengalaman Ana yang kedua. Menarik pengalaman yang kedua ni, ada pengajaran yang bagus di sebaliknya. Ana, isteri yang kedua, suami dia pula dengan dia menubuhkan satu band menyanyi. Ana pula memang bertugas sebagai seorang penyanyi sebab suara dia bagus. Jadi dia dengan suami dia dan ahli anggota yang lain selalulah pergi buat memenuhi jemputan nyanyian daripada pelbagai tempat. Kadang-kadang pergi kerja kahwin orang menyanyi. Kalau kadang-kadang pergi majlis hari jadi pun ada orang upah menyanyi. Kadang-kadang ada majlis-majlis tertentu, terutama majlis-majlis yang berkaitan dengan majlis kerajaan pun ada diupahlah mereka ni untuk menyanyi. Pada satu hari, Ana, suami dan juga kawan-kawan dia mendapat jemputan untuk buat persembahan dekat Slim River. Tapi dia tak beritahu dekat abang majlis apa. Cuma dia kata ada satu majlis penting. Jadi sampailah dia dekat Slim River untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Jadi selepas habis dia bertugas tu, lebih kurang pukul 1 pagi, mereka semua bertolak daripada lokasi bertugas nak balik ke rumah dekat Teluk Intan Perak. Waktu dalam perjalanan balik tu, tiba-tiba, lupa abang nak bercerita, Ana dengan suami dia naik kereta yang berlainan. Sebabnya suami dia naik lori, bawa peralatan persembahan. Ana pula naik kereta dengan kawan-kawan perempuan yang lain. Dia penari, dia penyanyi lah macam tu. Jadi dalam perjalanan tu, tiba-tiba Ana rasa macam betul-betul nak buang air, nak terkencing, dia kata. Dah tak tahan sangat-sangat. Jadi dia berhenti dekat satu stesen minyak
yang ada dekat Slim River. Stesen tu boleh dikatakan stesen lama lah dia kata, dengan bentuknya, dengan keadaan kesuraman dia. Lampu pun agak terang dengan tak berapa nak terang. Tapi nak buat macam mana? Dah sakit, rasa macam dah tak nak terkencing sangat-sangat. Jadi dia pun selepas berhenti dekat tepi stesen minyak tu, gegas-gegaslah dia keluar daripada kereta dan dia terus menuju ke bilik air. Nak jadi cerita, bila sampai dekat bilik air tu pula lampu dia agak terang dengan tak berapa nak terang. Dia dah nak terkencing dah ni, dia kata dah nak terkeluar sangat dah ni. Dia pun meluru masuk ke dalam tandas. Tak tahulah dia kata macam mana nak boleh jadi. Tiba-tiba dia terlanggar sesuatu yang menyebabkan dia seperti nak terjatuh. Tapi dia boleh bertahan lagi. Dia tahan menggunakan tangan, dipegang dinding kiri dan kanan dan dia cuba perhatikan benda apa sebenarnya yang dia tersepak menyebabkan dia hampir-hampir terjatuh. Tapi tak ada satu pun macam buti ke ataupun kayu ke batu ke yang menghalang perjalanannya dalam bilik air tu yang menyebabkan dia boleh terjatuh. Tak payahlah nak fikir apa-apa lagi. Dia teruslah menyelesaikan hajat yang ada. Selepas dia selesaikan hajat yang ada, dia pun keluar pada bilik air tu, tutup lampu dan dia pun keluar menuju ke tempat suami dia. Suami dan kawan-kawan dia sebenarnya tengah lepak-lepak dekat satu kawasan makanan, kawasan macam food court lah dekat situ. Dalam beberapa langkah lagi nak sampai ke tempat suami dia dan kawan-kawan dia duduk makan-makan, tiba-tiba Ana rasa lain macam. Dia rasa macam ada sesuatu masuk ke dalam badan dia dan benda tu terus menuju ke perut dia. Dan dia rasa perut dia sangat sakit, seperti macam nak bersalin. Dipulas-pulas. Aku dah sakit perut pula ke? Tapi tak rasa macam nak buang air. Sebabnya tadi dah lepaskan semua hajat tadi. Kenapa lah tiba-tiba sakit perut ni? Dia pun cakap dengan suami dia, sakit perut sangat-sangat ni bang. Jadi suami dia cakap, mungkin angin kot. Kita makan lambat tadi kot. Mungkin jugalah dia kata. Jadi tak sempat mereka ni semua nak melepak-lepak lama. Diorang pun semua baliklah ke kereta dan mereka bertolak daripada Slim River, bertolak ke Teluk Intan. Bila sampai dekat Teluk Intan, Ana pun letaklah minyak angin dekat perut dia tu sebab dia rasa disebabkan angin lah perut dia sakit. Selepas letak minyak angin, bolehlah dia tidur. Ambil Panadol lah untuk mengurangkan rasa sakit kan. Bila dah tidur, bangun tidur subuh tu, sakitnya bertambah teruk sampaikan kakinya boleh kejang-kejang kesakitan, menahan kesakitan. Jadi bila besok pagi ni, dia cakap dengan suami dia kata, ada yang tak kena ni, mainlah kita pergi klinik. Bila sampai dekat klinik, cek-cek, klinik kata tak ada apa-apa penyakit, okey je. Tapi klinik buat surat lah untuk di-refer, untuk dirujukkan ke hospital. Jadi pada waktu tu juga, siang tu juga, Ana pun pergilah ke hospital dengan suami dia. Bila sampai dekat hospital, cek macam-macam buat, CT scan, segala macam scan yang ada dekat hospital tu. Cek dekat perut dia, tak ada apa-apa pun. Ambil sampel darah, sampel air kencing, cek pun tak ada apa-apa. Seharian Ana dengan suami dia duduk dekat hospital tu semata-mata untuk tahu sebenarnya Ana sakit perut sebab apa. Dah ambil sel-sel tisu-tisu pun bila cek tak ada apa-apa. Jadi terpaksalah dia orang semua balik. Ana boleh balik kat rumah. Sejak daripada tu menganjur sampai beberapa bulan. Setiap kali 1 minggu dia akan 6 hari sakit, 1 hari tak sakit. Memang pelik dia kata. Jadi selama 6 hari tu sakitnya sampaikan Ana tak boleh berjalan, dia tak boleh makan, badan dia berat badan dah turun. Dan yang paling teruk sekali, kalau dia nak pergi buang air, termasuk nak pergi mandi, dia terpaksa minta tolong dengan ahli keluarga, terpaksa dipapah. Nak jalan pun tak boleh. Nak kata bengkak, memang tak ada bengkak langsung. Perut dia cantik je dia kata, tapi sakitnya macam seperti dipulas-pulas. Selepas tu pula selang beberapa minggu, daripada sakit perut tu dia bertukar kepada sakit sendi. Setiap kawasan sendi, lutut, siku, sakitnya teramat sangat, seperti dia dipaku dengan paku. Lutut dia seperti diketuk dengan paku. Waktu tu dia dah berapa kalilah dia kata terjadi kejang, sampaikan dia kata dia betul-betul berserah pada Allah Ta'ala. Dia tak tahu nak buat macam mana. Pergi klinik dah banyak kali, pergi bomoh dah banyak kali, imam-imam dah banyak kali, minum air penawar tu dah banyak kembung lah kalau dikumpul-kumpulkan semula. Tak juga baik. Sakitnya memang tak boleh nak cakap. Jadi pada satu hari tu Ana nak pergi mandi. Waktu tu dia kata dia sakit tapi masih lagi boleh gigih lah. Waktu dia nak pergi menghala ke bilik air tu, tiba-tiba dia jatuh. Dia kata
Kesakitan tu tiba-tiba serang dalam keadaan yang sangat tidak disangka-sangka. Bila keadaan dah terlalu sakit, dia tak boleh nak tegak, badan dia merekut menahan kesakitan, terpaksalah keluarga dia bawa dia ke hospital. Bila sampai dekat hospital, doktor pegang kaki Ana untuk dia tegakkan semula. Tiba-tiba Ana menjerit dan semua orang dekat wad kecemasan terkejut dengan Ana menjerit. Sebabnya suara Ana sewaktu menjerit bukan calang-calang suara, macam suara garau dan begitu, astagfirullahalazim, rasa begitu garau dan begitu menakutkan. Jadi doktor cakap, ini bukan kepakaran kami, bawalah pergi ubat kampung, mana tahu ada orang yang boleh ubatkan. Tapi suami Ana dengan keluarga dia cakap, dah banyak tempat mengubat tapi satu pun tak jalan. Ikhtiar jugalah, dia kata. Dia pun balik. Bila balik tu dalam keadaan yang menangis-nangis, jiran-jiran tetangga pun datang simpati dengan Ana. Dan salah seorang jiran dia tengok aja Ana. Habis-habis semua orang balik, jiran yang tengok tu tadi tak balik-balik. Dia dekat Ana dengan mak Ana, dia beritahu, boleh tak kalau mak dengan ayah dia mengubat? Sebab dia kata, boleh tak bawa Ana ni pergi jumpa mak ayah dia, sebab mak ayah dia pandai mengubat, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, tak tangguh-tangguh, petang tu juga dibawalah Ana dengan mak dia ni pergi jumpa mak bapak kepada jiran dia. Mujurlah mak bapak kepada jiran dia ni memang baru datang daripada kampung. Bila sampai dia dekat situ, makcik dengan pakcik tu terkejutlah tengok Ana dalam keadaan kurus kering, merekut dengan keadaan muka dia macam menahan kesakitan yang teramat sangat. Jadi si emak dengan bapak cik dengan makcik ni pun cubalah tengok-tengok. Orang kata scan lah, tengok-tengok kiri, tengok kanan, apa sebenarnya yang berlaku. Tapi pakcik tu cakap, ini bukan buatan orang. Kamu ni ada pergi ke suatu tempat dan kamu telah terlanggar sesuatu. Yang sesuatu tu adalah benda yang sangat penting dari alam sebelah. Mula-mula Ana punya fikir tak teringat sebab benda tu dah agak 2-3 bulan yang lepas. Tapi bila diingat-ingat balik, betul dia ada pergi dekat satu stesen minyak dekat kawasan Slim River dan dia terlanggar sesuatu sewaktu nak buang air dekat dalam tandas dekat stesen minyak tu. Jadi dia ceritakan benda tu pada pakcik dengan makcik. Pakcik dengan makcik cakap, okey, ini adalah benda liar, jadi kita boleh ubatkan. Kalau benda yang melibatkan saka ataupun keturunan agak susah. Jadi pakcik dengan makcik ni pun pergilah cari telur ayam kampung, jumpa, dibuatlah proses mengalin. Mengalin tu maksudnya digolekkan telur tu yang telah dibacakan dengan ayat-ayat suci Quran, digolekkan telur tu di kawasan yang sakit. Bukan sebiji, tapi lebih daripada 10 biji. Setiap kali telur tu dipecahkan, akan keluar darah-darah yang masih segar. Banyak kali pakcik dengan makcik tu buat berganti-ganti mengalin telur tu dekat kawasan perut Ana. Dan semakin lama, setiap kali buka telur tu dan darah-darah yang fresh tadi, yang segar tu semakin lama semakin kurang dan betul-betul tak ada. Tapi pada waktu tu Ana kata, walaupun sakit dia dah hilang, tapi dia masih rasa macam ada sesuatu dekat perut dia. Tak apalah, pakcik tu cakap, kita ikhtiar, kita baca ayat-ayat tertentu. Selepas dibaca ayat-ayat tertentu, tiba-tiba Ana rasa macam nak terkencing yang teramat sangat. Dia berlarilah ke arah bilik air. Sampai dekat bilik air, tiba-tiba dia cuba untuk buang air. Yang keluar adalah seperti asap. Sakitnya tak boleh nak cakap pada waktu tu, sampaikan dia terjatuh daripada mangkuk tandas, merangkak dia keluar. Bila keluar, orang semua dah tolong, diceritakan dekat pakcik tu, dia rasa macam ada asap keluar daripada dia punya itu. Jadi yang itu, maklumlah orang bujang yang cerita dah ong-eng lah sikit, tak kerti nak sebut. Yang itu pakcik dengan makcik tu cakap, itu adalah benda tu lah, dia kata. Benda tu yang masuk dekat dalam badan Ana, dia nak keluar. Dan sejak daripada tu, Ana tak pernah sakit lagi. Dia punya pengajarannya adalah, kita kalau pergi ke suatu tempat, kadang-kadang, yelah kita kadang-kadang tak perasan, kita main rempuh je tempat tu. Sebenarnya tempat tu adalah tempat tinggal benda lain, alam sebelah yang kita tak nampak dengan mata kasar.
Dah masuk kedua dah. Kedua 6 minit. Jadi cerita yang ketiga ni adalah pengalaman Ana yang terakhir. Ana masih lagi perhubungan jarak jauh. Orang kata PJJ lah dengan suami dia. Suami dia duduk dekat tempat lain. Rumah isteri pertama dekat Kedah. Ana ni pula dekat kawasan Teluk Intan, Perak. Disebabkan jarak di antara dia dengan suami dia boleh dikatakan cukup jauh lah. Kalau nak balik hari-hari itu memang tidak lah. Suami dia pun dia kata bukanlah muda lagi, agak berusia juga. Jadi selalunya dalam seminggu adalah dalam 3 hari dapatlah Ana bersama dengan suami dia. Dan selebihnya Ana dengan mak ayah dia dan Ana ataupun Ana seorang dekat rumah. Disebabkan dia seorang, dia selalu tengok gambar suami dia. Dia selalu orang kata berhayal. Berhayal pelik pula. Sentiasa mengingati saat-saat indah bersama suami dia. Itu lebih tepat. Suami dia makan, suami dia tidur, suami dia baring. Kadang-kadang nampak macam suami dia berjalan depan dia. Kadang-kadang nampak suami dia pegang tangan dia. Itu yang menyebabkan Ana rasa rindu dengan suami dia. Dan itulah, kenangan-kenangan itulah yang menjadi pengubat rindu Ana. Tapi Ana rasa tak ada masalah. Cuma perasaan rindu sebagai seorang manusia memang tak boleh nak dihalang. Makin rindu, makin rindu. Pada satu malam tu agaknya terlalu rindulah dengan suami dia. Ana bermimpi sesuatu, iaitu dia bermimpi sedang bermesra dengan suaminya dalam mimpi tu. Dan bila dia bangun daripada tidur, satu badan dia sakit-sakit. Tapi dia rasa macam seronok sebab walaupun tak dapat jumpa suami dia secara berdepan di alam yang betul, tapi dapat pula jumpa dalam mimpi, seronok. Jadi malam kedua, Ana berharap mimpi sekali lagi, dan dalam mimpi itu dia akan bersama dengan suami dia. Dan betul-betul malam yang kedua Ana mimpi. Tapi kali ini mimpi dia agak pelik. Dia memang perasan dalam mimpi itu dia bersama dengan suami dia, tapi suaminya bermuka hitam. Pelik. Bentuk badan masih sama, suaranya masih sama, nafasnya sama, tapi mukanya tak ada. Tak apalah. Malam ketiga macam tu juga. Malam keempat macam tu juga. Ana dah rasa lain macam. Takkan tiap-tiap malam nak mimpi suami dia, dan tiap-tiap malam juga dalam mimpi tu dia bersama dengan suami dia. Dan setiap kali dia bangun daripada tidur, dia rasa satu badan dia ni memang sakit. Bila dah terjadi berulang-ulang kali sampaikan 2-3 minggu, benda ni dah macam bukan benda yang berkaitan dengan rindu. Ini mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi bila suami dia balik 2 bulan dia bertahan tak beritahu suami dia. Bila suami dia balik, dia beritahu dengan suami dia apa sebenarnya yang dia alami. Sebab suami dia tegur, kenapa Ana makin kurus dan Ana makin tak bermaya. Jadi Ana ceritalah, rupanya sepanjang 2 bulan sebelum suami dia balik, dia selalu bermimpi bersama dengan suami dia, mengucap panjang suami dia. Jadi bila dah macam tu, Ana terfikir, adakah ini keturunan punya ataupun keturunan suami dia punya? Dia tanya dengan suami dia, ni abang ni ada keluarga yang bela-bela ke tidak ni? Tiba-tiba yang lain macam saya mimpi ni. Tapi suami dia sanggup bersumpah, tak ada. Keluarga ni memang keluarga alim-alim. Tak ada yang membela-bela. Jadi mungkin pula datang daripada keluarga Ana. Ana pun tanyalah dengan mak dia, ada tak keluarga kita ni ada bela-bela yang bukan-bukan? Tak ada juga. Mana pula datang dia ni? Jadi dalam keadaan mikir-mikir tu, akhirnya si suami ni pun telefonlah abang dia. Abang si suami ni memang pandai dalam menawar-nawar lah ni. Maksudnya berhubung dengan alam sebelah. Baca ruqyah ke apa, menghalau ke lah. Jadi bila diceritakan dengan suami dia, dengan abang suami dia beritahu, abang ipar dia beritahu, benda ni macam liar, bukanlah benda yang betul. Dan benda ni selalunya akan muncul kalau kita punya jiwa kosong. Mungkin Ana terlalu sangat mengingati suami dia dan berharap suami dia bersama-sama dengan dia. Tapi benda tu susah nak jadi kenyataan sebab dia kata dia terpaksa berkongsi perasaan. Jadi ada benda lain yang ambil alih. Dan selalunya yang ambil alih ni adalah yang ada raya-raya dekat ujung dia tu. Tak boleh nak sebut lah dekat kodo 1:30 pagi ni. Yang raya-raya. Sebab yang raya-raya tu selalunya akan mengisi kekosongan jiwa-jiwa yang kosong. Disebabkan tu dia kata macam mana nak buat. Abang ipar dia beritahu baca Yasin. Dan Yasin tu perlulah dibacakan di hadapan
semangkuk garam. Dan selepas tu, garam tu perlu ditaburkan di sekeliling rumah untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak baik. Kita ikhtiar, kata abang dia, kita ikhtiar. Jadi, Ana dengan suami dia pun tak tangguh-tangguh, teruslah petang tu buat bacaan Yasin. Bacaan Yasin dan dibacakan ke arah garam. Lepas tu, bacalah beberapa ayat ruqyah. Selepas tu, garam tu ditaburkan di keliling rumah. Malam tu Ana bukan mimpi, tapi Ana dengar ada satu benda yang kuat jatuh dekat bumbung rumah mereka, sampaikan dia terbangun. Benda tu bukan jatuh sekali, tapi jatuh selama 3 kali berturut-turut. Dong, 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 macam tu. Jadi Ana dah terbangun, dah dengar benda tu sangat jelas. Dikejutkanlah suami dia, tanya dengan suami dia, dengar ke tidak malam tadi? Dengar ke tidak ada benda bunyi jatuh? Suami dia kata tak dengar apa-apa, tidurlah. Jadi Ana pun tariklah selimut, konon-kononnya nak tidur. Sedang-sedang dia melayan mata, tiba-tiba kalau tadi bunyi benda jatuh, kali ni bunyi benda berguling dekat atas bumbung. Macam tu. Dah malam tu Ana dah rasa ketakutan. Dikejut lagi suami dia. Suami dia kata dia tak dengar. Dia tak dengar pun bunyi apa-apa. Disuruhlah Ana tidur. Ana pun selubunglah satu kepala. Janganlah berlaku apa-apa. Alhamdulillah esok paginya tak ada apa-apa. Diceritakan benda ni kepada abang ipar dia beritahu itu adalah makhluk yang dinamakan raya. Dia selalu datang sewaktu kita rasa sunyi. Dan pastikan kalau kita dalam keadaan suci, banyakkan zikir. Memang kita rindu dengan suami kita, tapi takut ada benda lain yang mengambil alih. Dan sejak daripada tu, Ana tak berani untuk membayang-bayang atau mengingat-ingat flashback tentang suami dia. Kalau dia rindu, dia telefon. Kalau tak, dia banyak habiskan masa dengan aktiviti keluarga, aktiviti rumah. Kalau tak pun, dia kata lebih banyak mengaji je lah. Tapi sampai sekarang, Alhamdulillah, dia hidup aman damai dengan suami dan madunya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Takif Akil. Dia minta kita semua doakan ibunya. Ibunya sekarang tengah menjalani proses dialisis, dan setiap kali ibunya menjalani proses dialisis, ibunya akan rasa sangat penat, dan dia minta doalah daripada kita semua, semoga ibunya, iaitu ibu kepada Takif Akil, cepat sembuh seperti sedia kala, diberi kekuatan hati dan kekuatan perasaan, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua datangnya daripada seseorang. Kakak lah, dia kata, pangkat kakak, iaitu Fatimah Das. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat adiknya yang bernama Nurul Iman Ahmad Suhaimi, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 11. Jadi Fatimah kata dia nak ucapkan selamat hari jadi, semoga adiknya panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan jadilah anak yang baik, dia kata. Itu dah doa daripada seorang kakak. Moga-moga dimakbulkan Allah. Ucapan yang ketiga datangnya daripada Kanda Arjuna. Dia kata dia nak buat ucapan selamat ulang tahun perkahwinan buat mak ayahnya yang kali ke-33, yang mana tarikhnya jatuh pada 5 hari bulan 11 yang lepas. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat ayahanda dan bonda, iaitu Encik Jamaluddin dan Puan Norli. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik untuk mereka berdua, dan sentiasa dalam keadaan berkasih sayang. Dan ucapan yang terakhir hari jadi juga datangnya daripada Kanda Arjuna. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat Siti Nuraini Muhammad Jamaluddin, genap umur 25 tahun. Dia kata dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa dirahmati Allah. Kalau tak silap, Kanda Arjuna ni, Siti Nuraini adalah anak dia. Kalau tak silap abang lah, abang lupa nak tulis. Jadi daripada pihak JSPL ucapkan juga selamat hari jadi buat Nuraini, semoga Allah sentiasa merahmatimu. Terima kasih sangat-sangat sudah nak dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.